السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Al-Fadhil Ustaz Syazli, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya lupa, saya nak menggalakkan sahabat-sahabat hadir kuliah lebih awal untuk bukan saja hadir ke kuliah ni dan juga ke kuliah Ustaz Syazli tadi. Contohnya Syazli tadi yang bagus, penting, yang membahaskan benda yang memberi manfaat kepada kita, bukan sekadar memahami satu perkara isu, tapi memberikan asas seperti ilmu usulul fiqh yang diajar dan dibahaskan tadi. Datang dan hadir sangat bermanfaat, dan supaya yang datang tahu bahawasanya ada kuliah lain, datang lebih awal dan boleh manfaatkan kuliah yang sangat baik. Bab karahatil khuruji minal masjid ba'da al-adhan illa li'uzrin hatta yusalli al-maktubah. Bab dibenci ataupun makruh keluar daripada masjid selepas daripada azan, kecuali untuk satu keuzuran, li'uzrin, sehingga hatta yusalliya al-maktubata, sehingga dia sembahyang fardu. Maksudnya bab ini dia letak hadis yang menunjukkan makruh seseorang keluar daripada masjid lepas wang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata, aku teringat aku nak kena pergi ambil anak di sekolah, dia semayang lah. Dia kata, aku pergi dulu, saatnya aku semayang di rumah. Makruh. Bahkan sebahagian para ulama ada yang mengharamkan disebabkan kerana perkataan Abu Hurairah dalam hadis ini macam menderhaka Abu Qasim. Tetapi majoriti ulama menyebut ia sebagai makruh yang sangat dibenci oleh syarak, kecuali kerana satu keuzuran. Dia keluar kerana misalnya dia tak dapat, dia sakit perut ke apa, dia tak boleh nak tunggu, dia kena keluar untuk pergi ke tandas, keuzuran. Untuk tak bagi makruh tu, dia tunggu sampai semayang, bukan sampai semayang sunat, tunggu sampai semayang al-maktubah. Al-maktubah maksud semayang fardu, kitaban mawquta, ketetapan yang berwaktu. Kataba, tulis ni ditetapkan, sebab kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan, ditulis ke atas kamu puasa. Maktubah tu asal daripada katab, daripada tulis, ditetapkan, yang sembahyang fardu, salat maktubah. An Abi Sya'sa qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa'azzana al-mu'azzin فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Rawahu Muslim. Daripada Abi
Sya'sa. Abi Sya'sa ini ialah anak murid Abu Hurairah. Di kalangan tabi'in ada dua orang Abi Sya'sa. Satu Abi Sya'sa, dua-dua ni orang seorang di Basrah, yang ni di Kufah, Yang di Basrah gelaran dia Abu Sya'sa juga. Nama dia Jabir bin Zaid. Dia terkenal sebagai orang alim ataupun mufti Basrah. Sehingga pada hari dia meninggal, dia disebutkan maka telah hari ini telah dikebumikanlah ilmu orang Basrah. Maksudnya alim. Sehingga orang alim di Basrah ada qadi dia yang terkenal dalam sejarah Islam. Iyas bin Muawiyah, terkenal kerana bijak Iyas. Bijak Iyas ni macam-macam lah, panjang cerita Iyas ni. Macam-macam kebijaksanaan dia di dalam menjatuhkan hukum di mahkamah. Orang cuba nak kelentong macam mana pun boleh ke Iyas ni. Hakimnya, qadi yang hebat. Bila sebut qadi ni dalam sejarah Islam maksud hakim lah. Tapi dia sebut qadi hari ni bukan bagi menikah lah. Itu lain. Qadi maksudnya hakim mahkamah. Kita pasal kita ada peranan tu. Sebenarnya hakim mahkamah qadi ya. Qadi. Sebab tu kita qadi utama tu dipanggil qadi qudah. Qadi kepada sekalian qadi. Maksud tu hakim besar lah. Qadi terkenal Iyas bin Muawiyah. Kata Iyas, aku kalau ada apa-apa aku akan tanya Abu Sya'sa. Yang dia maksudkan itu ialah dia maksudkan tu apa nama Jabir bin Zaid. Yang tu anak murid Ali. Abu Sya'sa yang kita baca ni, yang ni Salim bin Aswad al-Muharibi al-Kufi, al-Faqih al-Kufi, orang alim Kufah. Yang ni orang Kufah. Dia ni tua sikit pada hak ni. Nama dia panggil kunyah sama. Dalam ilmu hadis ada bab yang mana bab orang yang kunyah dia sama. Kunyah ni maksud apa? Nak kata apa lah? Gelaran lah. Kita ni gelaran masuk banyak. Kalau kita gelaran ni, hak kita gelar orang panggil apa, man belacan tu pun gelaran lah. Bukan yang tu. Maksud kunyah hak disandak kepada anak. Kadang-kadang orang tu tak ada anak pun, tapi dia orang panggil je. Nabi kata ya Abu Umair. Dia pun Abu Umair, dia tak ada pun anak nama Umair. Tapi kadang-kadang ada orang zaman dulu dia suka pakai kunyah. Zaman sekarang pun kita tengok banyak abu-abu-abu-abuan kan. Ni pun dia main, termasuk Abu Sayyaf. Tak ada apalah, siapa nak pakai kunyah dia pakailah. Dia banyak aspek. Boleh jadi benda ni tradisi Arab saja. Walaupun sebahagian para ulama hadis kata disunatkan untuk ada kunyah. Nabi kata takannum, Nabi bagi ada kunyah. Okey, tak apa. Abu Sya'sa hak kita bahas ni, hak ni tua sikit pada hak tadi, yang di Basrah tadi. Yang ni nama dia Salim bin Aswad al-Muharibi. Dan dia faqih Kufi. Dia anak murid Abu Hurairah. Dia anak murid Abu Hurairah. Dalam bab kitab hadis dia kata, dia ada bab kalau orang tak mengaji hadis, kemudian dia pergi terjun saja ke dalam ilmu hadis, kemudian dia pun belagak jadi ulama hadis. Dia tengok nama Abu Sya'sa, dengar jumpa daripada Abu Hurairah, tentulah kawan ni tabi'in. Dia pun carilah, katakanlah dia boleh baca Arab, dia pun pergi cari dalam kitab-kitab rijal, ada Abu Sya'sa. Ada Abu Sya'sa. Dia pun tengok Abu Sya'sa, dia tengok-tengok, dia ambil, jumpa lah. Dia jumpa, katakanlah dia jumpa Jabir bin Zaid tadi. Lalu dia sangka kawan tu lah. Pasal
Gelaran sama. Sebab tu ulama hadis dia tak boleh. Dia kena ada bab belajar nama hak sama, nama pak dengan nama dia sama, bab yang mutasyabih, orang yang sama, yang kunyah dia sama. Sebab tu ada bab al-asma wal kuna. Dalam ilmu hadis, bab senarai nama-nama dan gelaran-gelaran. Ada orang nama tak sama, gelaran sama. Ada orang nama sama, gelaran tak sama. Saya 2-3 hari lepas, saya berceramah di satu gereja di Pulau Pinang. Semua, ni kalau dapat kat wartawan dia tak bunyi. Semua non-Muslim, Chinese dengan Indian. Ada father dia pun ada. Jadi saya cakap tentang, dia minta saya cakap pasal banyak bab lah saya, tapi saya dapat bagi 2 jam. Saya bercakap tentang ilmu hadis. Saya bercakap tentang change of narrator, tentang sanad. Rangkaian sanad, chain of narrators. Itu maksudnya sanad lah, rangkaian para perawi. Macam mana hadis ni boleh sampai. Dan saya rasa mereka semua sangat kagum dengan Islam. Tak sangka begitu hebatnya Islam ni dia jaga agama dia. Dia jaga agama dia. Benda yang tak ada kat agama lain. Ilmu hadis ni ialah satu kurniaan Tuhan kepada orang Islam. Yang tak ada kat agama lain. Tak ada. Seberan kalau mengaji ambil master hadis, pandai dia tak. Okey. Abu Sya'sa kata, Abu Sya'sa ni, yang inilah Salim bin Aswa al-Muharibi kata, kunna qu'udan fil masjid. Kami duduk di masjid. Kunna ni cerita. Kunna, dahulunya kami duduk di masjid. Saya dah sebut, kunna ni ada 2 jenis. Kalau kunna tabi'in, dia maksudnya mereka duduk dengan sahabat lah. Tapi kalau kunna adalah dahulu, macam mana terjemah? Adalah kami dahulunya. Macam tu lah. Adalah kami dulunya, macam tu lah. Adalah kami dulunya duduk. Yang maksud kami dulu pernah. Macam tu lah. Kami dulu pernah. Kalau sahabat sebut kunna, maka kita consider, kita anggap benda ni main daripada zaman Nabi. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, kita anggap benda tu zaman Nabi. Dia sebut dalam istilah benda ni maksud benda ni diiktibar sebagai rafa'. Maksudnya sebagai hadis tu marfu'. Hadis tu diangkat kepada Nabi. Contoh hak selalu kita baca, contoh hak selalu tuan-tuan duk dengar. Kunna nara al-istima' 'inda al-ahli al-mayt wa san'atu at-ta'am min al-niyahah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Kunna adalah kami dulu melihat, iaitu menganggap berimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam hukum meratapi mayat. Dia tak kata Nabi kata, tapi dia kata kunna adalah dahulu kaminya. Mungkin orang kata mana ada dia habaq dulu. Kunna sahabat, dia kira rafa' dalam ilmu hadis. Kunna sahabat maksudnya diangkat pergi kepada Nabi. Cerita ni atau cerita yang ada kaitan dengan Nabi. Dengan zaman Nabi. Kunna tabi'in, kunna macam Abu Sya'sa ni, kunna dia pergi kepada siapa? Pergi kepada sahabat lah. Okey. Kunna qu'udan fil masjid. Kami dulunya pernah duduk dalam masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an, bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni menunjukkan dia Abu Sya'sa ni anak murid Abu Hurairah. Macam mana kita tahu Abu Sya'sa ni dia anak murid Abu Hurairah? Dan bukan Abu Sya'sa ni. Sebab tuan-tuan, ini dia panggil ilmu rijal. Ilmu tentang tokoh-tokoh hadis. Bila orang pergi ke kitab rijal,
dia akan tengok nama rawi, tokoh, dia akan ada dua benda. Pertama disebut rawa'an, orang yang meriwayatkan daripadanya, dan rawa'an, orang yang dia riwayat daripada. Rawa'an Abi Hurairah, rawa'an Ali, dia orang hak siapa tok guru dia ambil daripada siapa. Satu lagi dia rawa'anhu, siapa yang ambil daripada dia. Jadi ada bab. Jadi kita akan tengok senarai nama-nama orang ni kalau dia ni kata dia ambil daripada fulan, kita tengok dalam senarai nama dia tak ada. Dulu dia akan mengaji hadis, macam saya mengajar pakat mai ramai, saya pun tak kena. Entah dok mai kuliah tau. No dok mai ustaz dia tak ingat kan, entah selalu kata tu dah kan. Dia kata saya kena tak ingat, minta maaf kan. Tak, dulu dia pas strict. Siapa nak mai kuliah hadis dia apa tu kena orang terpilih kan. Hak dia mengajar awam tak apa, tapi hak dia nak riwayat. Dia bukan bagi semua anak murid dia kira dia kenal anak murid dah. Hak ni ambil daripada dah, kalau tidak pakat duk kelentong. Kacau. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, mereka berjalan dua orang, tengok orang duk ceramah tu, orang ceramah tepi jalan macam penceramah lah, tapi masa tu tak ada lagi TV ni, tak ada lagi. Jadi tak ada kan. Jadi ceramah kat tepi jalan. Ceramah kat tepi jalan. Dia kata hadatsana atau hadatsani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Telah menceritakan kepada aku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka Ahmad bin Ma'in duduk depan. Imam Ahmad kata ada. Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ni kami dua orang tak pernah cerita benda ni pun. Dia kata dekat aku ada beribu Ahmad Hanbal dengan Yahya bin Ma'in, tahu tak? Kira kaki kelentong ni dia boleh sandang sih kat siapa pun. Sebab tu dia penting rawi dia kena kenal. Rawi ni siapa? Nama ni tak pakai majhul, dia tak tahu. Majhulul hal, majhulul ain. Satu bab yang dalam ilmu hadis, ilmu yang bahar, lautan ilmu. Sebab tu masalah bila sebahagian daripada ustaz-ustaz dia mengaji fiqh tapi dia tak mengaji ilmu hadis. Bila dia tak mengaji ilmu hadis, dia pakai meracau. Semua hadis dia kira sahih. Jeltih ulama hadis buat kitab. Punya nak tapih ilmu. Okey. Dia kata dia duduk dalam masjid bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'azzin, maka muazzin pun azan. Faqama rajulun min al-masjid yamshi, maka satu orang lelaki dalam masjid tu bangkit keluar. Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun keluar. Keluar baliklah dia, bukan keluar bimbang sembahyang tu lain. Ni keluar terus lah. Dia kata fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Basarahu tu jadi maf'ul. Jadi dia maf'ul lain. Abu Hurairah duk tengok ya. Mata dia duk anak mata Abu Hurairah duk tengok gitu. Duk tengok ya. Hatta kharaja min al-masjid, sehinggalah dia keluar daripada masjid. Kita tengok dia siap-siap bangkit nak pergi. Mungkin Abu Hurairah tengok kot cara dia bersiap ambil beg dia, cara nak keluar lah kot. Kan? Kata Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, amma hadha faqad asa Abul Qasim, adapun dia ni telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ni kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia ni derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah lah keluar. Abu Hurairah tak kata bahawasanya dia tak dalam hadis ni dia tak riwayat apa-apa, tapi dia kata perbuatan tu menderhakai Nabi. Bermaksud kita faham, kita boleh fahamlah macam benda ni Abu Hurairah dah tahu daripada Nabi tak benarkan buat macam ni, orang bang kita keluar. Yang tu lah kita faham.
maka kita hukum di atas itu, maka dihukum sebagai makruh. Sebab saya nak sebut sebab ni, sebab Abu Hurairah ni dia sahabat jalil, mulia. Bila sahabat bagi satu pendapat, kadang-kadang sahabat bagi satu pendapat, dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan hak dia kata tak boleh tu kemungkinan pendapat dia, pasal dia pun faqih ataupun dia pun kadang-kadang ijtihad. Misalnya sahabat kata yang ni tak boleh, sebab yang ni boleh, kena ambil wuduk. Kita kena nak tengok, adakah ini suatu pendapat dia ataupun benda ni bukan pendapat dia. Benda ni dia tak mungkin dapat bagi pendapat kerana benda ni memerlukan wahyu. Dalam konteks yang macam ni, nampak macam benda ni tak mungkin pendapat Abu Hurairah. Pasal benda ni bila Abu Hurairah kata salah, pasal benda nampak macam tak salah apa. Tapi bila dia kata salah, maka nampak macam seakan-akan benda ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi SAW. Kita kira macam tu dululah. Sebab saya nak kira, pasal dia ni satu bab luas, iaitu bab masalah dalam usul fiqh dia sebut masalah dia panggil qaulus sahabi. Apa kedudukan pandangan sahabat terhadap hukum. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia qaul sahabi ni hujjah. Qaul sahabat ni hujjah. Dalam mazhab Syafi'i, qaul sahabat tidak hujjah. Dan Imam Syafi'i terkenal dengan perkataan dia, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita pun tokoh. Maksud bukan dia perendah sahabat, sama sekali tak. Tapi maksud macam mana mereka boleh bagi pendapat, kita juga boleh bagi pendapat. Hujah Imam Syafi'i kerana Nabi pernah kata masa hajjatul wada', fala'alla muballighin aw 'amin sami'. Boleh jadi orang yang kamu sampaikan hadis aku nanti lebih faham daripada orang yang dengar tu sendiri. Di atas perkataan Nabi tu, maka dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawasanya, dan mazhab yang bersama dengan dia, tidak mustahil tabi'in ada yang lebih faqih daripada sahabat. Di sudut kelebihan, sahabat lebih lah pasal dia jumpa Nabi. Hak tu bab lain. Macam Ustaz Syazili cerita tadi. Hak ni bab sah tu bab lain. Bab sah bab lain. Bab haram tu bab lain. Di sudut kelebihan sahabat, iaitu fadilat dia sebagai sahabat, tu tak bab lain. Tapi ada tak mungkin tabi'in lebih faqih? Let's say, biar contoh kita kata Imam Syafi'i lebih faqih daripada sebahagian sahabat. Mungkin tak? Mungkin. Imam Abu Hanifah lebih faqih daripada sebahagian sahabat. Mungkin. Itu bukan penghinaan. Faqih ada sahabat tak banyak hadis dia. Nabi kata fala'alla muballigh aw 'amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan, yang kau sampaikan hadis pun nanti lebih faham daripada orang yang mendengar itu sendiri. Islam tu luas dalam masalah ni. Sabar. Kalau sahabat bagi satu pendapat yang kita kata pendapat ni tak mungkin sahabat mereka, maksudnya tak mungkin dia idea dia sendiri, tak mungkin. Contohnya apa? Contoh kalau dia bercakap masalah ghaibiyah, masalah perkara-perkara yang unseen, benda-benda yang tak boleh lihat. Contoh apa? Sahabat cerita tentang hal hari kiamat, tak mungkin dia cerita sendiri. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, kita kira benda ni daripada Nabi. Dia cerita tentang cerita Nabi-Nabi dulu, melainkan kita dapat pengesahan ataupun dapat trace. Cerita ni sahabat ambil daripada Israiliyat. Ada tak sahabat ambil cerita daripada Israiliyat? Ada. Khususnya Abu Hurairah sendiri. Kerana Abu Hurairah saya dah cerita minggu lepas kan? Kerana Arab, dia minat, dia tak ada latar cerita. Dia bukan macam masyarakat tamadun yang lain. Bila main cerita-cerita Bani Israel, ahli kitab ni tertarik. Dan Abu Hurairah kadang-kadang kerap juga mendengar cerita daripada Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar Yahudi masuk Islam. Dia banyak cerita Abu Hurairah ambil. Kadang-kadang Abu Hurairah sembang, Abu Hurairah sebut cerita tu juga balik.
Anak murid Abu Hurairah dengar, depa sangka benda ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang seperti Syu'bah bin Hajjaj petikaikan Abu Hurairah, tapi sebenarnya bukan masalah Abu Hurairah. Masalah orang hak dengar. Dia pergi kata qala Abu Hurairah an Rasulillah, daripada Rasulullah. Sebenarnya Abu Hurairah cerita tapi oleh kerana Abu Hurairah kadang-kadang menceritakan riwayat-riwayat ini, cerita Abu Hurairah cerita riwayat-riwayat ini secara umum, dan dia juga cerita hadis, maka berlakulah kekeliruan yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Panjanglah pasal bab ni, bab Abu Hurairah. Dan ada beberapa perkara yang saya sebut pada minggu lepas juga, tentang contohnya kadang-kadang ada kekeliruan. Ada sahabat yang mereka tak jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi tapi mereka tak dengar tulis daripada Nabi dalam banyak hadis. Contohnya siapa? Kita sebut contohnya siapa? Ibnu Abbas. Rasulullah wafat dalam keadaan dia masih budak lagi. Tapi hadis dia banyak. Dan macam tak logik. Hadis dia banyak, dia ambil bukan daripada Nabi, dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada sahabat yang lain. Bab ini satu bab dalam ilmu hadis, dia panggil bab marasilus sahabah. Bab marasil sahabat. Sahabat meriwayat dengan riwayat yang mursal. Sepatutnya dia kena kata an Abi Sa'id sami'tu Aba Sa'id an Rasulillah. Aku dengar Abu Sa'id daripada Rasulullah. Tapi dia tak sebut Abu Sa'id tu, dia tak sebut Umar bin Khattab, dia tulis potong, dia sebut an Rasulillah. Qala Rasulullah. Oleh kerana ahlu sunnah, dia beza dengan Syiah. Oleh kerana ahlu sunnah telah membuat satu keputusan bagi semua mazhab ahlu sunnah, as-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah wa adallatu sahabati bita'dilillahi wa rasulih. Sahabat itu kesemuanya mereka adil di sisi ahli sunnah wal jamaah, maka keadilan sahabat itu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Maka kalaulah Abu Hurairah tak sebut dia ambil daripada siapa pun, kita tahu dia ambil daripada sahabat, maka kita tak payah tanyalah, kita kira hadis itu sah juga lah. Itulah maksudnya. Abu Hurairah ni kadang-kadang dia pun macam tu, banyak hadis dia, dan dia baru masuk Islam. Dia masuk Islam tahun 7. Jadi kita mungkin keliru sikit. Macam mana? Dan Syiah serang dia habis-habis. Salah. Bukan saja Syiah, Orientalis juga serang dia habis-habisan. Pasal dia tidak tahu dengan Nabi, tapi dia meriwayatkan sangat banyak. Dan dia ambil. Tetapi tak juga boleh kita nafikan. Ahli hadis insaf. Kadang-kadang Abu Hurairah juga ada kekeliruan. Bukan dia tipu, tapi dia keliru. Saya buat contoh. Aisyah komplain Abu Hurairah. Dan sahabat lain juga komplain. Apabila Abu Hurairah riwayatkan hadis kata, man ghasala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mandikan mayat, dia kena mandi. Maksud balik rumah kena mandi. Siapa yang bawa jenazah tu, dia kena berwuduk. Aisyah komplain. Aisyah kata, ma ala rajul law hamala 'udan. Apa masalah orang tanggung kayu? Kan jenazah tu buah tahap. Dia tak ada keranda sama Nabi. Dia ada apa? Dia adalah kayu untuk letak jenazah tu. Keranda ni main kemudian pengaruh Cina. Kan? Dia letak kayu. Dia takkan pegang tu nak kena berwuduk kata-kata. Sebagian riwayat sahabat kata ayan jisu mautal muslimin, adakah mayat kaum muslimin tu najis? Mereka komplain riwayat Abu Hurairah. Dan ada juga riwayat yang agak serius. Abu Hurairah kata, man adrakahu fajru junuban fala sawma lahu aw fala yasum. Siapa yang mana waktu subuh dah masuk kat dia,
dia tak, dalam keadaan dia berjunub, dia tak boleh puasa. Abdul Rahman bin Haris dia dengar benda ni, dia bawa benda ni pergi kepada Aisyah dengan Ummu Salamah. Dua orang ni isteri Nabi, bab junub dia pun tak tahu. Ummu Aisyah marah dengan Ummu Salamah, kata apa dia riwayat macam tu. Kata Aisyah, kana Rasulullah, Aisyah dan Ummu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin. Nabi itu summa yasum. Nabi itu pagilah dalam keadaan berjunub, bukan kerana mimpi. Maksudnya bukan kerana mimpi, yang ambil fahamlah begitu lah. Kerana persubuhan lah. Dan dia, kemudian baginda berpuasa. Siapa lebih tahu antara Abu Hurairah, Aisyah dengan Ummu Salamah, isteri Nabi? Belakang ni orang bawa pergi balik. Bahkan Marwan bin Hakam kata kadang hampa bawa, ditanya balik Abu Hurairah, dia ambil mana? Abu Hurairah kata, aku tak tahu, aku dengar daripada Al-Fadl bin Abbas, tak bawa tak balik ya. Kemungkinan dia ada keliru dalam kes tu, mungkin dia keliru. Tapi ada kes yang orang kata dia keliru, dia tak keliru. Contohnya, dia kata man hamala man tabi'a janazatan falahu qirat min al-ajr. Siapa yang bawa jenazah, maka dia dapat qirat besar bukit Uhud daripada pahala. Ibnu Umar dengar, Ibnu Umar kata aksar alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat buat bagi kita ni. Lepas tu depa pergi tanya Aisyah. Aisyah kata betul. Satu betul. Nabi kata, betul kata. Betul. Kita jangan nak salah sangka kan. Nabi kata betul. Kata Ibnu Umar, qad farratna fi qarari katsira. Kita ni terlepas qirat banyak dah kalau macam tu. Kalau tidak tak lari lawai aku dia ikut jenazah. Maksudnya macam tu. Artinya, dan keadaan riwayat-riwayat itu menimbulkan kontroversi antara Abu Hurairah dan para pengkritik Abu Hurairah, Syiah dan sebagainya. Ahli Sunnah menganggap, Ahli Sunnah kritis dalam hal ni, bukan kata dia diam benda-benda tu. Mereka juga sebut ada kesilapan tu, tapi dalam kes ini Abu Hurairah diterima riwayatnya. Babu karahatul raddar raihan li ghairi uzrin. Bab, saya ni kena masuk ilmu hadis dalam sikit pasal ada pelajar-pelajar hadis ni. Belakang-belakang yang dah lulus pun saya bagi dia terus menyambung ilmu hadis dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihan fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmil tayyibul rih. Rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah lagi katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihan, siapa yang diberi kepadanya, dibentang, ditawarkan kepadanya raihan. Raihan ni bukan nak darah nama Raihan. Raihan ni asal bunga raihan ada. Tapi raihan di sini maksud apa? Wangian, wangian. Fala yaruddahu, jangan dia tolak. Jadi orang bawa minyak wangi, minyak atar ke, orang kata bagi nak sikit, tak payah, saya tak payah. Aku tak suka wangi-wangi tak sah macam tu. Nabi jangan tolak. Nabi kata fa innahu khafiful mahmil. Ringan saja nak bawa, tayyibur rih, dan wangi bau dia. Jadi sunnah orang tawar minyak wangi, sunnah apa? Sunnah kita ambil. Orang balik-balik Mekah tu, orang bagi kita minyak apa? Minyak wangi kita ambil ya. Tapi kawan nak bagi pun pergilah cari hak wangi sikit. Janganlah cari hak kot jalan. Kawan nak pakai di masjid, orang kata hang pakai minyak apa? Hang pada link kepala mentang-mentang nak bagi kat member pun. Jadi yang tu tak kena lah. Kadang-kadang pergi beli hak bawah satu riyal satu nak buat apa? Bukan saya kata tak boleh bagi. Kalau bagi hak wangi lah, biarlah minyak wangi tu wangi. Kan? Minyak wangi tuan-tuan tahu orang beli jenama hak bagus-bagus kan. Harga dia mahal kan. Kan tuan-tuan baca ada kes ustaz apa tu, tak sebut nama kan. Minyak wangi dia sebotol 50,000. Oh hebat. Anak jemaah tolong kutip dia bagi beli. Baguslah masuk tarekat.
Lah kali merungut. Sunnah. Untuk kita tak boleh tolak orang bagi wangian. Bahkan kalau kita tak mau terima tu makruh. Kok kata kita ni jenis berat terima benda orang, tapi bila orang bagi minyak wangi ambil. Bagi minyak wangi ambil. Pasal Nabi suruh. Dan minyak wangi ni kita akan baca. Ni ada dua hadis. Satu lagi hadis Anas. Saya nak baca berapa saya nak urai kesukaan kali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi kana la yaruddu at-tayyib. Rawahu al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Nabi tak pernah tolak. Nabi tak tolak minyak wangi. Tayyib. Hadis tadi tentang Abu Hurairah, di sini dia tulis man urida alaihi raihan. Tapi dalam riwayat yang lain dia kata man urida alaihi tayyib. Tayyib ni maksud minyak wangi lah. Maksud raihan ni satu lafaz yang boleh bagi macam wangian lah. Raihan ni raih. Bunga pun panggil raihan juga kan. Tapi lah ni ramai orang sejak ada kumpulan nasyid tu raihan, ramailah orang buah nama raihan lain. Raihan ni wangian lah. Wangian. Okey. Nabi kata Anas, pasal apa Anas kata? Anas kata Nabi tak. Benda macam ni orang lain susah nak kata. Anas boleh kata. Sebab apa? Pasal Anas jadi khadam Nabi SAW. Sejak umur dia 10 tahun. Ibu Anas Ummu Sulaim hantar kepada Nabi supaya Anas berkhidmat dengan Nabi. Anas boleh cerita mana hak Nabi suka, hak mana yang Nabi tak, hak mana Nabi tak suka. Hak tu kelebihan Anas bin Malik, khadimin Nabi SAW. Khadam Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi tak tolak. Kalau orang bagi hak minyak wangi, Nabi tak tolak. Kita pun kalau orang bagi minyak wangi, kita tak tolak. Tapi minyak wangi macam saya kata, minyak wangi dalam berarti kata yang wangi. Dan orang Islam memang disuruh untuk berwangian. Sebab tu Nabi tak bagi orang yang makan sum, orang yang makan bawang putih untuk fala yaqrabanna fi masjidina, kata. Fala yaqrabanna fi masjidina. Jangan dia menghampiri kami di masjid kami. Sahabat makan seorang Nabi bau. Nabi tak kata jangan main masjid. Busuk orang lain. Orang tak boleh nak duduk. Macam tu juga orang makan durian. Dah makan durian lepas tu pergi sembahyang asar. Makan durian main asar rumah. Mayang Aisyah orang mayang rumah. Satu masjid pening kepala dengan dia. Boleh orang duk khusyuk nak menangis dah, bau durian sakit hati duk orang pun. Bau durian. Sama juga orang merokok. Kan? Mula-mula Allahu Akbar. Dia bunyi bismillah tu, kita pening cucuk bala dia ni kena rokok apa gudang garam lah. Kan? Jangan hampiri masjid. Dan tabiat orang Islam ni dia suka yang wangi. Nabi ni suka yang wangi dan Nabi sentiasa wangi. Dan kita pun disuruh biar ada minyak wangi, suka yang wangi. Nak keluar kita wangikan diri kita spray ke, kita apa. Kalau tanya saya, minyak wangi, perfume yang ada alkohol pun is okay, tak apa. Ia bukan tidak najis sebenarnya. Pada kaul yang rajih bahawasanya ia tidak najis. Ada pendapat yang kata najis. Saya tak nafikan. Termasuk Albani yang menganggap dia sebagai tidak betul. Tapi saya kalau tanya saya sokong fatwa-fatwa termasuk fatwa daripada Azhar bahawasanya ia tidak termasuk dalam najis. Ia termasuk dalam najis. Dan orang yang tidak saleh, orang yang tak hidup sebagai orang bermasyarakat, orang muslim, orang yang nak mai ke masjid, orang yang mai ke perhimpunan kaum muslimin, kita tengok dia busuk. Bukan semua lah. Dia tak kisah dengan busuk. Dan ulama-ulama hadis dia sebut wangi ni sahabat malaikat. Malaikat suka hak wangi, dia tak suka busuk. Orang hak berbusuk tu malaikat tak mai. Busuk ni kawan syaitan. Kita dengar itu secara perkataan, teori ya. Tapi kalau kita tengok dalam praktikal memang. Contoh orang hisap dadah. Allah busuk.
Tapi dia boleh hidup. Setengah orang kita langkah, budak-budak, bukan budak-budak ni, muda hak ni semua baik kan. Setengah dia tak semayang, tak apa. Kita masuk dalam rumah dia, pening kepala. Bau rokok, bau macam-macam. Dia boleh hidup. Dia kata okey. Okey tak? Tak apa. Okey tak apa. Kita pening kepala. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan kita tahu dia ada segi agama. Tapi kalau orang tu orang penting pergi masjid. Orang penting menghadiri istimaat. Orang yang menghadiri gathering, congregation, orang yang menghadiri perhimpunan. Orang ni dia akan jaga benda-benda ni supaya tak bawa busuk kaya. Ni ciri. Dan kita pun kena jaga. Kita pun kadang-kadang duduk jabat ramai. Sehari dia tak keluar pada pejabat, pening pada kita. Dia, ya Allah. Bau. Janganlah orang Islam, orang bukan Islam, wangi pula pada orang Islam. Kadang-kadang pergi masjid, pergi apa, baguslah. Kita nak tidur masjid ke apa, tak ada masalah. Agama bukan larang kita tidur masjid. Tapi jangan bagi masjid kotor. Jangan bagi masjid selerak. Dan jangan bagi kita pun nampak kusut masai. Pi-pi terus kita semayang, orang terganggu dengan kita. Kadang-kadang tuan-tuan pernah pergi gereja 2-3 hari ni jangan sebut marah-marah. Tapi tak apa. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Tapi kadang-kadang masjid kita, bukan masjid kita kadang-kadang tak bersih. Walaupun hati kita mungkin bersih, tapi kadang-kadang tak, orang tak jaga kebersihan. Nak pergi semayang tengok tak cicak lah ada. Pergi tandas tak boleh nak masuk, busuk. Malu kalau kita pergi tempat ibadat orang lain lebih elok pada tempat ibadat kita. Kalaulah satu orang tu baru nak masuk Islam, hari tu dia duduk pergi gereja seakan dia dapat hidayat Islam. Dengar Nabi kata agama ni kebersihan, at-tuhur minal iman, kebersihan itu daripada iman. Tak ada hadiah an-nazafatu minal iman. Tak ada, tapi tuhur daripada iman. Pembersihan diri itu daripada iman. Pipi masjid, tengok masjid orang Islam, Allah dia kata nak masuk pun nak termuntah. Tak padan dengan agama dia, hak tak sebut sakan sangat. Kita dalam kehidupan orang Islam nak ada, tapi cara kita laksanakan tak macam dengan nas hak Tuhan ataupun hak Nabi bagi tahu. Contoh tengok pilihan raya Amerika. Contoh semua apa? Tengok Barack Obama lawan dengan Mitt Romney. Romney lawan dengan Obama. Saya sebenarnya saya bimbang Romney menang sebab Romney ni dari segi saya bimbang dia akan jadi Bush macam Bush dulu. Sebab dia pun daripada Republican. Kemudian dia ni mewakili kelompok elit kaya lah. Dan dia punya hubungan cara dasar yang dia sebut dia nak buat pada Timur Tengah dan seumpamanya boleh mengundang perang pada dunia ni. Obama, ada orang kata macam mana pergi sokong Obama, dia bukan Islam ni, kita orang kita otak kita dia kata Obama tu bukan buat Islam. Dia nak suruh Obama buat Islam. Dia ingat Obama apa? Hak orang Islam merintah negeri orang Islam tak boleh buat Islam. Kita orang Islam ni kena ada sikit nilai otak kita dalam melihat kejadian-kejadian alam ni. Dalam melihat persaingan manusia. Quran ajak kita bijak. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Alif Lam Mim telah ditewaskan Rom. Orang Parsi perang dengan Rom, pusingan awal. Para sahabat masih lagi berada di Mekah. Parsi lawan dengan Rom. Parsi Majusi, Rom Kristian. Pusingan pertama tu Parsi menang.
Rum kalah. Ghulibatir Rum, ditewaskan Rum. Fi adnal ard, pada bumi yang paling rendah. Dulu ulama kata bumi yang paling rendah tu dia dekat dengan Mekah dan seumpamanya. Sebenarnya paling rendah ni masuk rendah lah. Kawasan Laut Mati, kawasan Palestin yang mereka perang tu, memang dari segi geografinya dia paling rendah di atas permukaan bumi ni. Tapi Quran kata wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas ditewaskan itu akan kembali menang. Rom akan menang kembali. Pasal apa? Orang Islam, orang Quraisy bila dengar Parsi menang, seronok. Orang Islam tak seronok. Sebab walaupun orang Rom itu Kristian, tapi nak dibandingkan Kristian dengan apa? Majusi, Kristian tu lebih dekat dengan Islam. Dia sebut Allah Ta'ala juga. Dia sebut juga Nabi. Cuma dia pergi kata, wah, dia sirik masalah tiga. Masalah Isa. Sebab tu kita, Allah kata apa? Fi bid'i sinin lillahi amr min qabl wa min ba'd. Pada dalam bid'i sinin, antara 3 sampai 9 tahun. Bagi Allah itu urusan yang sebelum dan selepas. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari Rom dapat kembali menewaskan Parsi, orang mukmin bergembira. Pasal apa gembira? Bukan Rom tu ke Islam. Tak nak dibandingkan dengan Rom dan Parsi, eloklah Rom. Tengok pemikiran politik Quran ajar supaya walaupun dua-dua tu bukan kerajaan Islam, tapi kita kena ada pendirian antara yang baik dan antara yang buruk dan yang lebih buruk. Setengah orang kata, apa ni nak sokong-sokong itu Amerika semua, siapa sokong jadi kafir? Tak ada akal. Literalis, Pak Haji, bab politik. Allah Ta'ala suruh kita bezakan. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Hari itu orang Islam seronok. Tuan-tuan, saya bukan nak ni. Tapi antara, kita tak bermusuh dengan mana-mana agama. Tapi bagi Islam, antara orang Buddha dengan orang Kristian, mana yang lebih jauh daripada dengan orang Islam? Buddha. Kita dalam negara kita sensitif dengan orang Kristian. Saya bukan kata semua kita tak ni okey Kristian ke apa. Tapi kalau sebut isu Kristian ni macam nak perang. Sebenarnya antara Kristian dan Buddha, Christianity dan Buddhism itu, antara dua ajaran ni, yang lebih jauh daripada kita ialah Buddha. Yang lebih jauh daripada kita ialah Hindu. Kristian lebih dekat. Antara kejauhan itu Kristian lebih dekat. Lah kita pun tak tindas mana-mana agama, tapi maksud dari segi jarak pengajaran agama. Tapi kita tengok dalam tokoh Hindu pun kita tak sensitif. Tapi kalau ada orang Kristian apa macam sensitif. Ada kalau orang pergi ke, ada orang pergi berucap di gereja apa, teruk nak jadi Kristian. Sampai pergi buah tanding pun tak apa. Dia tak sabar, dia balik dengan saya. Mana boleh kan? Jadi kita sebenarnya Quran ajar supaya kita bezakan. Ini ada ahlul kitab, people of the book. Ada ahlul kitab, orang yang Allah Ta'ala bagikan kitab kepada mereka. Mereka lebih dekat dengan kita. Saya tak apalah, tapi saya nak ceritanya Quran ajar Allah. Quran ajar apabila ada dua kelompok, walaupun dua-dua tu katalah bukan Islam, orang Islam tetap diajak supaya menentukan pendirian apabila dua-dua tu bersaing. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi saya, tuan-tuan baca artikel saya puji juga. Tuan-tuan tengok, dia pun ada kelebihan dia pun. Kita komplain dengan mereka lah pasal dasar luar dia terhadap negara orang Islam. Tapi dia pun untuk rakyat mereka sendiri, nak jadi presiden mereka tu, pergi berdebat dua-dua. Romney, Obama naik berdebat 3 siri, rakyat seluruh negara dia tengok. Dan rakyat boleh nilai, kawan ni cakap, kawan ni, media semua boleh masuk. Tak ada kata kau ni kena gam, kau ni tak, semua masuk.
Boleh buat. Obama mah cakap dalam tu, CNN boleh keluarkan hak mana hak dia cakap betul, hak mana dia cakap tak betul. Juga Romney sama. Lawan-lawan sungguh-sungguh lah. Saya tak tahu. Memang kaum pemodal memang membelanjakan untuk pilihan raya itu. Itu kita tidak nafikan. Kalau tidak, tak mungkin. Kita tengok di Al Jazeera dan juga CNN sendiri, orang tanya ramai tokoh-tokoh politik Amerika, ambil duit mana nak buat kempen ni ratus juta Dia kata memang setiap pihak sama ada Republican ataupun Demokrat memang ada pemodal-pemodal yang bagi. Tapi rakyat sendiri, yang penting rakyat tu boleh tengok untuk dia pilih siapa. Orang boleh cakap, bukan orang tak boleh cakap. Tak ada, orang boleh cakap. Orang boleh pilat tak pentas, boleh kemukakan idea. Orang ni boleh jawab idea dah. Bukan kata satu orang yang jadi calon cakap pun tak boleh apa pun tak boleh main dengan duit banyak dah. Tak. Kena ada idea. Orang kena tanya dia tentang dasar luar, tanya dia tentang ekonomi, tanya dia tentang politik negara, tanya dia pendirian dia terhadap Iran, tanya dia tentang Israel. Tanya, dia kena jawab untuk jadi presiden. Rakyat nak nilai. Tanya Obama, lepas tu tanya ni balik. Lepas tu rakyat boleh buat keputusan dia pun nak pilih siapa. Lepas dia pilih, dah menang, tengok Obama kata apa. Kita kalau menang, kita kata apa? Padan muka. Siapa yang lawan tu pengkhianat negara. Okay, kita macam tu menyambung kata. Obama kata apa? We may battle fiercely, but it's only because we love this country deeply and we care so strongly about its future. Kita memang lawan habis-habisan. Tapi semua itu, aku dan Romney, tidak ada lain melainkan kerana kami berdua sangat sayang kepada negara ni dan kami begitu ambil berat soal masa depan negara ni. Aku ucapkan tahniah kepada Romney. Sebab dia telah berjaya untuk kempen habis-habisan walaupun dia tak menang sebagai presiden. Tapi itu kehebatan dan tim dia. Dan Romney pun lepas dia kalah, dia tahniah dan dia tahniah dan sebut pada pengikut dia. Aku telah berhubungi Obama dan ucapkan tahniah kepada dia di atas kemenangan dia. Dia kata, aku begitu harap untuk aku jadi pemimpin presiden negara ni. Tapi dia kata, but the nation choose another leader. Tapi rakyat memilih pemimpin yang lain. Dengan itu aku menyertai rakyat untuk berdoa kepada pemimpin kita supaya Tuhan memberkati perjalanan negara ini. Hebat kita. Saya kata pasal apa hebat tuan-tuan? Pasal apa Obama dia dapat macam tu? Sebab dia tahu orang yang bertanding dalam pilihan raya bukan musuh negara. Dia juga nak beri servis kepada negara. Pasal apa Romney kata tak apa, dia kalah pun tak apa, dah rakyat mau, apa aku boleh buat? Kemudian dia kata, maka dia pun dia dengan isteri Anne and I join with you to honestly pray for him and for this great nation. Maka aku dan isteri aku pun berdoa untuk dia dan untuk bangsa yang agung ni, yang mereka. Pasal apa? Dia pun puas hati, dia tahu dia kalah, betul-betul kalah lah, bukan kalah tipu lah. Bukan kata kalah kod dia. Kalau kita tak berhati, boleh lah. Mana cik, aku langsung tak ada peluang cakap. Mampus semua duk cakap. Makcik dalam TV tak boleh tengok langsung aku. Duk tengok muka orang lain lah. Setiap hari duk kena butuh kan. Tapi oleh kerana dia pun masuk, dia pun cakap Islam dah dua-dua. Debat pun dua-dua. Rakyat tengok dah semua. Kalah pun puas hati. Kalau kita habaq ni, sekali ada lah ulama-ulama mana kata tak baik tiru barat. Itu dia kata paling pandai, paling cerdik. Ada benda yang orang boleh tiru. Sekalipun zalim, tapi kita kena hormat pasal orang Islam. Sekalipun baik, kita tak boleh tiru pasal kafir. Nah, takkan macam tu agama. Keadilan adalah sesuatu yang common sense. Sesuatu yang orang boleh faham. Saya tak kempen lah siapa-siapa. Kan tadi. Siapa nak masuk tak kisah. Kita tak apa. Siapa nak mengundi tak apa. Kita takkan kata kita seorang siapa. Tapi biar bagi adil lah. Mana syok kita tengok orang main tinju. Satu orang ikat tangan kat belakang. Satu orang boleh tinju. Dia tumbuk betul dia menang. Daripada pandai apa macam tu. Buka tangan dua-dua tak apa. Menang pun perhati. Tak apa. Wallahualam. Dah ada soalan.
Tuan-tuan, sebelum saya lupa, apa minggu depan saya tak ada kuliah. Pasti saya tahu tuan-tuan nak cuti. Sebetulnya saya nak cuti. Tapi betulnya tuan-tuan orang pun nak cuti, baru cuti sekolah kan. Saya berada di Melaka. Saya tak tahu mungkin saya harap kuliah jalan macam biasa. Kalau ada pengganti jalan macam biasa. Tapi kita bagi cuti kot seminggu. Kan? Apa pandangan Ustaz tentang satu pertubuhan iaitu Hizbut Tahrir yang menyatakan demokrasi adalah sistem kufur yang menyalahi Islam? Saya ingat nanti tuan-tuan tengok saya ada forum tentang Islam versus demokrasi yang dibuat di Kelang. Saya Dr. Mazdi dan juga Ustaz Wanji 18 bulan. Forum tu nak buat, saya tak tahu, penganjur kata pihak pemuda PAS ni ada kawan PAS tak puas hati, tak mau bagi program tu sebab nanti tiga-tiga orang ni bagi pandangan yang tak sama dengan PAS. Betul ya? Tak tahu, saya tak tahu di penganjur hantar tadi, tapi program tu on jalan macam biasa. Tapi kalau betul itu dia kata, saya akan check. Kalau itu dia kata, kalau betul itu dia kata, leceh. Tak ada merintah pun dah tak demokrasi. Kadang-kadang 2 kali 5, 5 kali 2. Ada soalan? Tak ada soalan, tuan-tuan. Oi. Okey. Oh, saja kali. Saya anda dari mana? Pertama bahagian. Ya. Perlu kita sahut dan kita sebutkan bukan maksud kita betul di mana Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak betul Muhammad Rasulullah. Adakah kita harus doa? Yang kedua dan dalam surah Hud ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan dialah yang ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah arahnya di atas air. Jadi anak juga bukan pulang dengan arah di atas air. Gimana? Saya mesti doa. Banyak ah. Kalau yang lain mereka ni tak pernah keluar dalam mereka ada pilihan tu juga. Tak pernah keluar itu kita ada pilihan tu aku. Ia itu menyatakan hantu oleh ini. Baik. Mungkin disebabkan kerana di negara kita ni banyak bomo. Parti-parti pun banyak tokoh-tokoh ada yang bomo. Jadi apa saja termasuk pengundi, dia fikir pengundian tu. Mungkin kot. Ada kot pengundian tu. Tapi saya ingat apa nak heran Haji Khalid. Nampak ni ustaz-ustaz ni ramai ingat duk jampi hantu. Hantu sungguh pun boleh jampi. Takkan pengundi tak boleh. Saya masalah arshuhu 'alal ma' wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsh Tuhan 'alal ma'. Macam hakalah, macam tu Quran kata macam tu kita faham. Arsh dia, arsh itu wujud. Dan daripada Allah Ta'ala ciptakan setiap sesuatu daripada minal ma'.
daripada air. Dan aras itu wujud, nak aras dia di atas air. Macam mana? Allah Ta'ala alam. Dan sekeliling kita pun air ni banyak lah. Air ni yang di sekeliling kita ni, air macam-macam air yang ada kan. 2 hidrogen, 1 oksigen, air kan. Allah Ta'ala alam. Macam tu Quran dah macam. Walaupun perbahasan panjang lah, macam-macam pendapat di kalangan tabi'in lagi, di kalangan macam-macam, kemudian daripada mazhab salaf, kemudian mazhab khalaf. Adakah Tuhan di atas aras, ataupun aras itu hanya wujud, Tuhan bukan atas aras, hanya simbol dan seumpamanya, macam-macam. Kemudian yang pertama tadi, jangan select tadi. Nama? Azan kalau sekiranya orang tu azan tak betul, maka asalnya kita hanya wajib jawab azan yang betul. Asalnya itu asal. Jadi bila azan tu tak betul, ada 2 keadaan. Sama ada kita tak baca, sebenarnya sunat jawab, disunatkan jawab, sunnah jawab, disunahkan jawab. Walaupun sebahagian ada kalangan ulama yang mewajibkan, disunahkan menjawab azan. Bila orang azan yang betul, kita jawab. Kerana Nabi kata, qulu kama yaqul, maka hendaklah kamu kata macam mana yang muazzin tu kata. Jadi takkan dia kata silap, kita nak pergi kata macam dia juga kan. Jadi kita tak katalah. Jadi bila dia kata silap, kita tak ilai lah kata dia. Ataupun kita faham elok macam ni, dia kata silap, kita tak ikut yang silap tu, kita kata hak betul. Kita kata hak betul pun boleh juga dipaham. Para fuqaha, mereka sedikit ada keluasan dalam masalah orang telo. Kalau orang tu semayang, dia telo, dia tak boleh nak baca. Dia orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak boleh. Dia jenis, bukan semua orang Jawa, tapi ada orang Jawa lah yang tak boleh. Dia kata siratal ladzina nangam, tak dia nangam. Orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia siratal ladzina nangam, dia nangam juga. Tak payah buat bentuk nangam juga. Dia ni kira dimaafkanlah. Tapi dia tak patut jadi imam lah. Tapi kalaulah kita PC, dia dah jadi imam. Kampung tu semua Jawa dah. Bukan kata semua Jawa lah, marah lah lagi isu perkauman lah. Ya, semua tak boleh. Semua nangam. Semua jenis tu pakai disebut nangam lah. Dia lah antara nangam-nangam tu, dia sedap sikit pada hal lain lah. Dia bagi dia jadi. Kita tak nangam. Kita tinggal semayang, dia nangam. Kan? Suratul ladzina nangam. Dia nangam. Dia bukan sengaja ni. Orang dah berbetul kali ke 999 dah. Tak boleh. Tapi tak ada siapa nak jadi imam dia. Jadilah kampung tu. Hak lain pun kalau jadi pun lagi teruk. Kita mai jadi kat belakang. Kita hak boleh tak nangam ni. An'am ta'ala. Dia jadi imam. Sah tak semayang kita? Semayang kita sah. Kita consider dia sebagai orang yang telo lah. Bila dia telo, dia tak boleh sebut. Bukan dia sengaja sebut macam tu. Tapi dalam kes macam tu lah. Tapi kalau dalam kampung tu ramai lagi orang yang boleh azan, cari hak boleh sebut. Kerana azan beza. Bukanlah beza, azan hak macam tadi. Tapi azan ni lagi penting sebab dia jadi syiar. Semua orang dengar. Macam mana kalau satu orang mai dengar, orang kata, sebenarnya orang kadang-kadang dia sebut susah dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia nak sebut Muhammad, dia nak sambung pada tanwin bertemu dengan ra, lalu dia pun disebut macam mana tadi? Tahu saya tak tahu dia. Ada soalan ni? Salam. Yang berkaitan dengan jadi kita bagi orang yang lepas apa sebenarnya dan pada pada
Hadirin hadirat sekalian, ni isu. So abang sinar di luar saya muka depan, dia kata saya bela. Saya bukan bela hak tu, saya tak apalah, tapi laporan dia tu okey lah. Saya bila beliau hubungi saya, dia ceritakan keadaan, saya faham maksud dia. Tapi saya nak ulama asal ayat ni menurut Ibnu Katsir. Asal ayat ni dia turun kerana menurut sebahagian riwayat lah. Kerana dan Al-Albani mensahihkan riwayat ni. Kerana orang-orang Madinah, orang Yathrib, sebelum kedatangan Islam, bila mereka dapat anak, kadang-kala mereka nazar, kalau aku dapat anak ni, aku nak bagi anak ni kat Yahudi. Pasal depa orang Arab ni, dia tak ada agama yang teratur, agama yang tersusun. Jadi apa nama Yahudi ni agama yang agak kemas. Bila dia agama yang kemas, dari satu sudut perasaan orang Arab ni memang pandang juga tinggi pada Yahudi ni. Bila dapat anak, kadang-kadang dia bagi kat Yahudi. Anak bila duduk kat Yahudi, lama-lama anak jadi apa? Jadi Yahudi ya. Yahudi maknanya tak boleh masuk, tapi dia duduk membesar, dia ikut percaya macam orang Yahudi percaya. Bila Islam datang, mereka menganut Islam, jadi golongan Ansar. Mereka mula menyesal sebab anak mereka jadi Islam, anak mereka jadi Yahudi. Lalu mereka berfikiran, mereka rasa nak paksa balik anak-anak mereka tu supaya terima Islam macam dengan mereka juga. Pasal mereka mak bapak dah masuk Islam, pasal anak-anak pun pasal ikutlah masuk Islam. Tak bolehlah duduk dengan Yahudi, ikut Yahudi macam dulu. Quran turun kata la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan, no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama kerana telah nyata antara petunjuk dan kesesatan. So tak boleh paksa, walaupun kita dah masuk Islam, kita tak boleh paksa anak kita yang tak Islam untuk masuk Islam. Okey, itu asasnya. Keadaan pada zaman Nabi, orang masuk Islam. Dan kemudian kita kena beza, ini senario yang tak ada pada zaman kita. Pada zaman Nabi tak ada sangat orang yang lahir Islam. Yang ada ialah orang yang memilih untuk masuk Islam. Dan mereka masuk Islam dengan pilihan mereka. Dengan pilihan mereka. Dan kita tak dapat banyak kes, ada kes orang yang keluar Islam. Sebab itu, ingat tak apabila Abu Sufyan dia jumpa dengan Maharaja Rom, Herakl, dan mereka dialog, dia tanya macam mana dengan pengikut Muhammad? Adakah ayartadu an dinihim? Adakah mereka keluar daripada agama mereka? Abu Sufyan kata la, tak keluar. Dia kata wa kadzalika sya'nul iman idza khalat al-bashashatul qulub. Yang demikian itulah keadaan iman apabila dia dah bercampur masuk dalam jiwa. Jadi orang Islam tak keluar. Kita ada kes yang keluar masuk Kristian ialah kes Ubaidillah bin Jahsh. Ketika di mana? Ingat tak? Kau tuan lupa kuliah. Di Habasyah. Kan mereka tiga beradik anak-anak Jahash, Abd, Abdullah, Ubaidillah. Ingat tak? Yang masuk Kristian, dia suami kepada Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah pun berkahwin dengan Nabi. Suami dia murtad. Satu kes di negeri Habasyah. Ada perkataan Nabi
Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agamanya, bunuh. Sebab apa sebablah? Ulama kata bahas tukar agama bunuh ni sebab apa? Sebab dia tukar agama ke, ataupun sebab kerana dia treason, kerana dia nak kata apa? Khianat lah, apa? Derhaka. Satu komuniti Islam, orang tak paksa kau masuk. Bila kau masuk, kau dapat zakat, kau kahwin dengan orang Islam, kau dapat protection, kau dapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Semua kau dapat. Lepas tu esok kau keluar pula. Setelah kau tahu semua benda dalam masyarakat Madinah, kau keluar. Sebahagian para fuqaha kata dia dihukum mati kerana murtad tu sendiri, kerana tukar agama tu. Ada di kalangan para fuqaha menyatakan dia dihukum mati kerana treason, kerana dia khianat. Kalau kerana dia khianat, kalau treason tak berlaku. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Dia menyatakan kalau tak berlaku hal itu, maksudnya dia keluar dan diam. Ada yang berpendapat bahawasanya walaupun majoriti kata dihukum, tapi ada yang berpendapat kata dia tak dihukum. Kerana Umar pernah kata Allah keadaan dia keluar tu tak memberi mudarat kat kita. Mereka berpegang pada pendapat itu. Maka panjang perbahasan ini. Tidak ada orang Islam. Tadi ada ahli parlimen yang hubung yang cakap dengan saya. Saya kata, saya beritahu, tidak ada orang Islam. Korang kena tahu, tidak ada orang Islam yang setuju dengan orang murtad. Tak ada. Tetapi yang orang bahas berbeza, apakah hukuman kepada orang murtad? Adakah dia dihukum kerana murtad, ataupun kerana dia dihukum kerana dia melancarkan peperangan semula, ataupun pemusuhan kembali dengan menggunakan kelebihan dia sebagai orang yang telah masuk Islam itu untuk kembali menyerang Islam. Itu. Ketiga, adakah peruntukan kalaulah kata hukuman mati seperti yang disebut oleh sebahagian pihak, adakah jika benda tu awak awak boleh buat dalam keadaan masyarakat hari ini? Let's say kata treason sekalipun, biarlah kata treason sekalipun, derhaka sekalipun, adakah boleh dibuat hukuman mati kepada orang yang keluar Islam di dalam masyarakat seperti Malaysia? Dan adakah jika dibuat, ia memberikan impact yang positif atau negatif? Kesan yang positif ataupun negatif? Maka hak penting pada zaman ini apa dia? Hukum ke ataupun dakwah? Dakwah. Yang penting ialah dakwah. Yang penting kita kena tanya sebab apa? Sebab apa orang murtad? Kita kena tanya zakat. Kita kena tanya dakwah-dakwah kita. Kita tanya pengurusan agama kita. Sebelum nak tanya macam mana nak hukum puak-puak murtad. Hatta mereka yang kata ada hukuman untuk orang murtad, ada bab yang dinamakan istitab. Istitab bermaksud tak dihukum orang yang murtad, melainkan setelah diminta dia untuk bertaubat. Diminta bertaubat dengan cara diterangkan apa yang dia keliru. Umpamanya dia keliru tentang kenapa Islam suka buat dia keliru. Lalu kita panggil dia, kita kena jelaskan kekeliruan. Tak boleh kata hantar satu ustaz, ni ustaz cakap lah, hang kena dengar, hang bukan ustaz. Tak boleh macam tu. Kerana nanti orang yang boleh bercakap berhujah menjawab kekeliruan dia. Yustatab, diminta bertaubat. Ini satu bab yang panjang. Nanti kita kena diskusi dan saya masa tak ada. Tapi saya nak cerita, kemudian ada pandangan dalam mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahawasanya anak-anak, ini pandangan yang walaupun tidak majoriti, yang menyatakan anak-anak apabila dia baligh macam diberi peluang untuk dia menentukan agama. Pandangan ini tidak popular, tetapi disebut dalam sebahagian mazhab. Kalau ada orang sebut pun, sebenarnya masih ada mazhab yang sebut. Sebab kalau dia lahir dalam keadaan dia, setiap anak yang dilahir Islam itu Islam lah. Tapi adakah dia ada majoriti, jumhur kata no, dia Islam. Tapi ada qaul yang menyatakan
Apabila dia balik, dia tetap ditanya kembali agama dia. Sebab dia tak boleh, Islam tak boleh berlaku secara ikutan, dia kena berlaku secara rela. Ada pendapat di kalangan demikian, walaupun ia tidak begitu masyhur, tapi ia satu perbahasan yang panjang dalam hal ini. Yang penting kita tak setuju orang murtad. Yang penting kita tak terima orang murtad. Yang penting kita akan menghadapi, berkempen untuk mengelakkan orang daripada murtad. Sekarang isu ni telah dipolitikkan. Ada kata no, tak boleh, bukan saja kita kena hukum orang murtad. Hak kata tu pun tak hukum. Sebab tidak ada mekanisme. Yang ada sekarang ialah kekuatan dakwah. Dan kita kena tahu reaksi. Sahabat saya dulu buat PhD sama saya, nama dia Ayyash. Dia sebut satu benda yang saya suka dengan tesis dia. Iaitu ketika undang-undang Islam dibuat, ketika itu umat Islam ada satu benda yang dinamakan dengan siadah, ketuanan. Bila buat, orang respect. Macam sekarang tuan-tuan, macam katalah Amerika, dia buat apa-apa orang duk macam mana kita marah pun, orang kata ini jenama Amerika tetap dia punya jenama tu. Jenama Islam tu hebat. Padahal zaman Islam tak ada siadah. Buat apa pun tak jadi. Buat undang-undang murtad bukan menyebabkan orang tak murtad, ramai lagi yang duk pergi nak murtad geram. Kata agama tak boleh sebab terpengaruh dengan pemikiran luar. Lalu akan mempercayai, oh inilah agama teroris, agama apa. Cuba kita pancung satu orang yang murtad di tengah laman. Apa akan berlaku? Positif atau negatif? Anda fikir? Kebangkitan dunia akan hentam benda ni habis-habisan. Saya bukan tahu hukum tu, tetapi impak positif itu tidak berlaku. Maka ulama-ulama kita kena fikir dunia sekarang, dan kemudian orang akan buat undang-undang untuk diri dia. Kalau orang Islam pergi dakwah kalau orang Islam dakwah sekarang orang Islam dakwah di Thailand mana? Kita pun pergi dakwah Thailand. Kalau kita dakwah di Thailand, kalau lah agama lain pun kata kami nak buat Islam juga, siapa yang masuk Islam kami tangkap dan kami hukum dia. Lagi negatif. Kemudian kita kata ini undang-undang agama lain pula nak buat, kata dalam negara kita menurut undang-undang agama kami pula tak boleh keluar agama. Siapa keluar kami akan hukum. Lepas tu kita ada banyak pusat Islam apa semua kat luar negara yang dakwah. Siapa yang dakwah ajak orang lain masuk Islam, kami akan hukum kerana dia tak menghormati. Tuan-tuan, bab melawan hukum dalam dunia moden hari ini dengan Islam bukan kuasa utama, hanya menjahannamkan kita sahaja. Nak cakap atas politik bolehlah, tapi cakap atas apa realiti yang berlaku. Ini yang menyebabkan para pemikir bukan tak mau sentuh undang-undang murtad, tetapi meaningless dalam keadaan sekarang, tak ada makna. Yang ada adalah kekuatan dakwah. Orang tak cakap pasal undang-undang macam Zakir naik makan Ahmad Didat, tak cakap pasal undang-undang murtad pun, tapi ribuan orang masuk Islam kerana dia. Hak duk cakap nak buat demonstrasi undang-undang murtad pun, bini dia pun kadang-kadang tak dan. Bukan nak kata lah, bukan kata tak bagus kan. Kadang-kadang politik kan saja benda ni. Politik kan saja. Saya tak sokong belah mana-mana pun. Tapi saya nak kata kepada PAS, kepada Pakatan Rakyat ni, dan kepada UMNO, Barisan Nasional, nak main politik, jangan duk main agama. Hampa pergi bahas masalah politik. Tapi bila semua duk main dengan agama ni, kau ni bubuh dalil kau ni, kau ni umat dalil kau ni, bila saya kata ni YB Lembah Pantai apa? Nurul Izzah, bila dia hubungi saya kata sebenarnya dia kata dia tak masukkan. Bila orang kata satu kenyataan umum, kita kena tanya dia kata dia tak masukkan, kita kira dia tak masukkan lah. Dia kata dok dia masukkan. Dia kata saya tak masukkan. Dok aku kira hang masukkan. Mana boleh, dia kata aku yang cakap, aku tahu maksud apa. Dia kata aku tak masukkan. Tak kira aku kira hang masukkan juga. Ini satu benda pelik. Dia kata tak masuk. Saya bukan kerana saya sokong pakai parti dia apa. Dia tak masukkan. Untuk ingat dulu Tun Mahathir apabila dia pertikaikan hudud PAS. Saya kata dia tak masukkan hudud tu, dia masukkan hudud PAS. Ada orang kata, oh ini dapat upah UMNO kan. Hak ni lah. UMNO kata, ni PKR upah kan. Macam itulah politiknya selekeh.
Kita orang yang duduk pada berunding dengan teks. So, kita kena layan semua sama. Kalau dia ni kata, saya tak masukkan hak Quran, saya masukkan hak tu, maksud dia. Tak kira. Walaupun hang tak masuk, nak kira hang masuk juga supaya hang boleh jadi kafir. Mana boleh? Dia panggil lazimul qaul, laisa bil qaul. Apa yang kita faham, apa yang orang cakap, bukan dia cakap. Saya selalu ajak balik. Lazimul qaul, laisa bil qaul. Ini benda yang digunakan oleh ulama dalam masalah akidah. Kita jumpa satu orang kata, saya sebut dulu. Dia kata kita ni kalau ada duit semua kerja jadi. Dia kata, kawan hang murtad dah. Siapa? Dia kata kalau ada duit semua benda boleh jadi. Artinya kalau ada duit, macam mana Allah tak nak pun boleh jadi juga. Dia tak kata, kita pergi taksir bagi panjang sikit. Boleh tak? Tak boleh. Lazimul qaul, laisa bil qaul. Sebab tu ulama tidak mengkafirkan Qadariyah. Yang hulu yang mengkafirkan. Qadariyah kata, tuan-tuan tengok bila orang ceramah kan. Segala yang baik ini daripada Allah Ta'ala dan segala keburukan ini daripada saya juga. Itu mazhab Qadariyah. Pasal ahli sunnah, baik dan buruk semuanya daripada Allah Ta'ala. Bila kita dengar kawan kita kata macam tu, kita tahu, kawan hang masuk mazhab Qadariyah. Kawan tu Qadariyah pun tak kenal. Kadir Adabi dia tahu kan. Kita tak ada kata dia masuk mazhab Qadariyah. Kita pergi taksir. Kalau kita nak faham, Qadariyah kata baik dan buruk, baikkan daripada Allah, keburukan daripada manusia. Kalau kita nak pergi taksir bagi jadi panjang, Qadariyah berpendapat ada penciptaan lain di segi Tuhan. Sebab yang baik Allah cipta, yang buruk bukan Allah cipta. Ada dua Tuhan lah. Kalau kita nak kita taksir. Tapi Qadariyah tak kata yang tu. Dia kata keburukan Allah bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah, bukan maksud Allah tak cipta. Dia ada fenomena lain yang sebut di dalam falsafah. Ini ilmu falsafah. Sebab tu ulama kata dia tak boleh hukum kafir Qadariyah. Dia kata lazimul qaul, laisa bil qaul. Apa yang kita faham dia kata. Dia tak kata, jangan kata dia kata. Kita faham hak dia cakap tu memang kalau nak tafsir lagi boleh si macam tu lah. Tapi dia tak kata. Dia tak kata. Dia kata aku ni alhamdulillah la rezeki ada. Aku nak buat apa pun boleh. Dia kata, dia kata dia nak buat apa pun boleh. Benda hak mana semua orang tak boleh. Hak macam dengan Tuhan dia jadilah. Kita pergi tambah pula panjang kata. Dia tak kata. Maksud dia tu mungkin maksud dengan duit yang ada ni. Boleh lah. Ada yang mana dulu tak boleh lah. Kita boleh pak. Tapi kita pergi taksir bagi panjang. Dia panggil lazimul qaul, laisa bil qaul. Ini satu ilmu. Nak hukum orang tu dok kira parti. Tak kira dia parti lain, aku kira kafir Allah. Tak boleh. Kita mesti adil dalam masalah ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.